Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada puan pengerusi acara, barisan difdi kehormat, wakil-wakil kepada yang berhormat, yang berhormat kawasan, yang berhormat ahli parlimen, semua wakil, tok sidang, tok ketua. Yang saya ingat tadi Nordin Yaakob yang saya ingat. Tu saya ingat kan. Yang lain saya tak ingat dah. Puas nak ingat dah. Tapi sahabat saya tak, saya ingatlah. Kan? Sebab dia MC ni dia kodokut, bagilah senarai VIP tu kat saya, dia seorang pegang seorang. Apa bondo malih. Saya mula memang nak duduk. Tapi bila saya tengok orang yang daripada lagi tua daripada saya pun berdiri, saya berdirilah. Apa nak tahu mana kan. Walaupun hari ni semalam jadual saya pun lain macam semalam. Pagi-pagi semalam saya dah menghadap tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka pagi semalam. Adalah macam-macam isu dakwah, bincang, minta bantu tolong orang-orang asli kan, bagi tolong buat sebar dakwah dalam kawasan Melaka ni, bantu. Banyak isu bincang semalam sampai tengah hari kan. Kemudian petang semalam saya ceramah di Madrasah Raudatul Muslihin di Taman Makmur Masjid Tanah. Malam tadi di Lubuk Redan kan, Tanjung Bendara Melaka. Habis itu tauih singgah seramannya tauih pergi apa, tauih pergi ke Teluk Intan di Sungkai Perak. Pagi tadi kuliah subuh, petang lepas tu duha pun di Sungkai. Habis duha di Sungkai, patut dia petang tadi jualan. Nasib baik dia salah tarikh, jadi petang tadi tak jadi, bolehlah rest kejap. Tapi adalah juga baiklah ceramah ni, baiklah ceramah agak kan. Tapi habis selesai tadi yang jualan tadi, datang rasnya. Dan bila datang sini alhamdulillah, syukur ramai yang saya tengok dia, saya tak sangka pula ramai betul. Saya tengok 10,000 tak kurang ni kan. Tak apa, sebab orang ni dia bukan apa, dia kita kena sangka baik, dia orang ni zikir panjang, dia zikir panjang kan. Jadi tak apalah, faham. Sekarang nak pula ni Sabtu malam Ahad, kata malam Ahad. Jadi apa pun maksud kita yang penting. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Saya kalau seorang depan ni, aku tinggal Tok Ketua itu depan ni pun saya ceramah, ni risau. Saya tak ada masalah. Agak-agak kalau malih nak ceramah kita berburak lah situ. Situ. Saya tengok banner bukan main lagi kan. Tapi tuan-tuan tak datang komen lah tuan-tuan kan. Datang rugi. Sebab majlis ni majlis ilmu. Majlis ilmu. Jadi dia ada beza orang yang dengar ceramah sambil duduk kat kedai makan dengan datang kat dewan ni, beza. Sebab pahala Allah bagi lain. Macam sekarang yang datang, bukan semua tahu duduk depan, ramai yang duduk belakang dengan harapan balik orang tak perasan. Tu masalah tu kan. Kursi depan, duduklah depan penuh. Kata nak jumpa Puan Samsul Ahmad, apa duduk jauh, duduk depan lah. Mata lah buta sing tak nampak cantahan kan. Biar depan sikit nampak lah muka Samsul debat tu kan. Baru puas tengok, baru tahu. Dalam TV nampak tak lah macam tu, dah dokek tengok muda pula. Macam tu ramai cakap macam tu. Saya dah biasa dah tu kan. Nampak tak, nampak tak, datang-datang tu cari depan. Itulah. Ini selagi pertama dia cari belakang, kedua dia cari tiang. Itu satu hal perangai tu. Ya kan? Tu macam-macam lah tu kan. Jadi insya-Allah jangan risau. Saya faham tu. Nak tengok ramai yang datang, meh pun nak mula meh. Cepat. Dia faham, saya faham lah tadi tu. Dia memang tunggu saya mula baru dia sampai. Jangan risau. Kau Ustaz Ratna duduk depan. Meh. Jadi tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, malam ni special. Sebab kenapa special? Satu-satunya manusia dalam dunia, dan satu-satunya manusia dalam dunia yang kita raikan hari kelahiran dia walaupun dia dah lama tak ada.
Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya cuba buat. Kayak payah Datuk ni lah, cuba buat. Kayak Sungai Potai, cuba buat. Kan, malam kan datang rumah kita nak buat jamuan birthday. Ya kau? Datang. Allah selamatkan kamu. Jeng buat keluar kek. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan atuk kita. Allah selamatkan kamu. Arwah atuk Mana birthday boy? Dah lama meninggal lah. Memang tak gila seman ngebar ke orang. Memanglah berpahal pula. Dia dah tak ada. Kau buat lagi birthday dia buat apa? Tapi untuk Nabi kita tak ada yang gila. Malahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa hidup di dalam jiwa kita. Sebab malam ni kenapa baik majlis ilmu? Kenapa? Sebab Nabi suruh. Pernah seorang sahabat nama dia Hanzalah, dia tanya, apa yang panih bona dewan terbuka ni? Kata terbuka tapi panih. Cuculah cari kipek patutlah ketua kampung sejuk macam mana. Itu sebabnya Nabi pernah sekali Hanzalah tanya pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, boleh tak kau tolong tanyakan pada Rasulullah macam mana caranya nak mengelakkan kami daripada menjadi seorang yang munafik? Kenapa pula? Apalah kau tanya macam tu lah? Sayyidina Abu Bakar tanya, sebab apabila kami dekat dengan Rasulullah cerita pasal syurga, kami terbayang syurga. Rasulullah cerita dengan aku, takut buat dosa, tak nak dah. Kemudian bila Rasulullah jauh daripada kami mula leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan keluarga, leka dengan dunia. Jadi bila sampai soalan daripada Rasulullah sebab apa? Perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Banyakkanlah menyertai majlis-majlis mengingati Allah. Itu sebab kita datang hari ini. Datang. Bukan sebab Samsul debat, tapi sebab tajuk tu, sifat-sifat Rasulullah menjadi ikutan. Mana sebab nak ikut Nabi? Dah disebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan salah satu benda Nabi sebut, duduk dalam majlis ilmu, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Itu yang datang tu. Duduk dalam taman syurga ni, kan? Walau apa pun yang kita lakukan, termasuklah tidur. Apa kena tu? Mungkin merongung pula. Kau kena jauh ke apa? Okey tak? Jadi mana kata? Allah Ta'ala ni bagi kita peluang masuk syurga. Belum mati dah datang ke taman syurga. Hashtag pergi syurga balik hari. Kita dengar ustaz tu datang majlis ilmu, dengar ustaz tu cerita, dengar ustazah ni cerita, dengan siapa pun cakap, lah betul lah cakap dia, aku tak nak lah buat jahat macam tu. Betul lah cakap dia. Kita bila dalam majlis ilmu kita jadi elok. Kan? Bak. Belum apa-apa. Taman syurga. Belum sebut kipeh dah sampai. Dah tak sampai lah plug semua. Alhamdulillah. Joki tu. Jadi barulah boleh lama sikit cakap kan? Ya, betul. Jadi makna kata tak apa. Tak, cari extension. Jadi makna kata dalam hidup kita ni kan, kita tengok macam mana Nabi ni, dia dah meramalkan banyak benda. Nabi dah ramalkan lah, akan sampai masanya pada ketika itu kamu ada dalam satu lautan yang tak dapat kamu elakkan. Lautan apa tu? Ni, teknologi maklumat ni. Nabi dah ramal lah. Akan sampai berita-berita kepada kamu. Dia cerita, apabila datang seorang yang fasik membawa berita, janganlah kamu tauhid terakam, tauhid jatuh hukum. Apa Nabi pesan? Fatabayanu. Kan? Fatabayanu. Makna kata selidik dulu. Jangan tauhid percaya apa yang orang cakap. Nak pula dalam Facebook, dalam internet. Tapi yang terbaru, 800 lebih kes baru. Mau jangan main-main. Monong kita. Orang negara lain 8,000 kes baru. Relax. Kan macam tu bengar. Dia kena stop. Jangan disuruh bawah sejuk seluar sekarang. Pagar. Sejuk seluar yang sejuk apa? Terima kasih. Okey. Banyak tu cakap ceramah ni lah. Tak, bukan apa. Biar semua tengok saya selesa tu, semua pun selesa dong kan? Macam tu lah. Okey tu, okey. Boleh. Dah. Okey. Sudah ceramah macam ni kan.
Aduh. Tapi itu tak apa. Saya ingat yang paling saya tak boleh lupa lah. Saya ceramah di masjid di USJ ke Semang Jaya. Lepas itu saya minta dengan JK Masjid, ada stand nak, saya malah nak pegang. Kalau saya pegang menggigil juga. Kau jap. Dia ambil pasu bunga, dia letak ambil kerupung ke bunga. Allah mampu tolak semua orang. Masa tu putri Permaisuri putri Sultan Selangor pun ada masa tu. Allahu Akbar, saya katakan. Akak betul. Macam-macam dalam program. Ada sekali tu pula ceramah dekat Sungai Buloh, Kuala Lumpur, dekat Selangor. Bila ceramah tu kebetulan nak ada kan lubang matahari tu. Ngadap saya matahari tu. Apa ni sini ada mahal ni. Aduh. Betul beralih sini kan. Beralih sini. Dia pun ikut, matahari tu pun ikut sekali. Pernah jadi tu. Masa saya ceramah dekat di Shah Alam, ada satu sekolah tu. Matahari tu dekat VIP. VIP tu balik sudah tahu sebelah penceramah dulu. Aduh, macam-macam jadi. Jadi malam ni jangan risau. Yang penting poin kita malam ni dia cerita dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Tak ada yang lain dah. Dia dalam Quran tak sebut bajet baik tu, memang baiknya. Terbaik. Jadi kalau kita cakap yang baik-baik. Sabut yang baik-baik. Makan yang baik-baik. Semua yang baik-baik. Nak baik macam mana? Ikut Nabi. Macam tu. Nabi makan macam mana? Macam tu kita makan. Nabi makan macam mana? Selagi apa? Selagi ada sapu. Tak. Nabi makan sebelum lapar. Nabi berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Kita sampai menteneng perut atau menteneng tak? Kau faham lah kan? Kan orang Alu Gajah sebut mentereh, dia menteneng ataupun mak saya sebut meneeh tu. Tu memang azab betul perut tu, sanak perut. Kalau Jakarta sebut macam mana? Rana kalau kenyang sangat macam mana? Senak perut, sebu. Sebu. Kita ada sahabat kita ni daripada Indonesia. Dia datang bukan kosong tau, sambal mak tiri buat memang. Dia ada sambal mak kandung, ada sambal mak tiri je tau. Sambal hijau biasa-biasa je. Tak main apa benda makan sambal pedas sikit. Kata asam pedas. Kan pelasah tu mak tiri nak tengok berdarah air mata. Dek pedas tapi memang bagus. Chef Zam sendiri ambil, dia campur dengan masakan, dia masuk campur dengan sardin, campur bawang, berpotai. Umai. Mengeletek nyawa sadap Iyo. Cuba buat. Iya, nanti Kang tanya dia. Ni saya cakap betul ni. Dia sanggup datang. Dia bukan daripada Jakarta, dia dah duduk Malaysia lama. Husband ni orang Malaysia tak handsome tapi yang pakai jubah dengan pendek tu. Tu lah. Malam ni dia pakai jubah lah dia tiba-tiba. Saya ingat kan ustaz mana tadi. Kan? Ustaz Khairil boy. Tu. Jadi mana kata kita tengok ikut Nabi. Dan disebut dalam satu disebutkan oleh hukama, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Jadi maknanya bila kita sebut pasal Nabi ni kan semua yang terbaik. Bab makan, bab tidur, Nabi tidur tak ada macam kita dah. Saya ada kawan saya marin kat universiti marin, dia tidur sehari. Sehari campur lah besok tu, sambung. Jadi dia bukan tanya dah pukul berapa, dia tanya, "Weh, dah hari apa?" dia tanya. Dahsyat tak dahsyat. Jadi saya katakan, bab semua ni rupanya Nabi dah ajar. Tidur macam mana? Kalau tidur tu niat nak bangun malam. Walaupun kita terlelap sampai ke subuh, pahala Allah Ta'ala dah kira. Macam itulah sayang Allah Ta'ala kat kita. Bono baik, niat baik Allah dah kira dah. Macam YB kita lah malam ni. Semua niat nak datang tu semua kira dah. Sampai masuk hantar wakil. Dapat pahala wakil nama. Macam tu lah makanya. Kan? Tapi Tok Ketua tak apa. Tok Ketua tak apa. Dia kata kau tak datang tak apa. Janji sampai. Kan? Janji sampai sampul tadi. Itu penting. Mustahak tu. Jangan main. Jadi orang kata datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Itu dia. Iya, jadi alhamdulillah. Jadi boleh dah buat program. Boleh buat program, betul. Betul. Dia program tu dia dah simpan belum tadi? Sampul tu. Dah simpan Dah simpan. Dia dah simpan.
Tapi dalam hati korang masuk kat mana nak kira ni. Dia kira, dia tak beritahu berapa pula tadi tu. Kan? Tapi tak apa. Janji, aduh. Niat dah kerana Allah. Dia kata, janganlah camah dah lama. Dia nak kira. Macam tu kan? Iya, tu sebab. Tak. Sebenarnya tu deh. Sebenarnya kita, tu sebab kadang kalau kita tak pek pergi kan, orang dulu macam tu. Tak pek pergi kenduri ke apa. Nak kirim lah. Macam tu lah. Aduh, tanda. Dia tak pek datang, dia kirim lah. Macam tu lah. Ya. Kena kenal kan? Yang ni aja tengok ni penduduk taman ni. Berapa rumah sini? 100 lebih. 100 lebih kalau kali ompek lah. Kata lah ompek orang. Kita ambil pek orang. Pek orang kali 1 lebih. Makna pek 100 lebih orang. Pek 100 lebih orang malam ni datang berapa ramai? 10,000. Makna orang luar ramai datang. Orang luar ramai datang. Jadi makna kata berapa persen tu? Tu sebab kita kena ingat. Paling tidak hantar wakil. Hantar nampak ada tu budak-budak atau mak ayah hantar. Dia okey salam kat mak ayah ya. Jadi kita sebut sifat Nabi yang baik-baik Nabi ajar kita. Antaranya kalau kita tengok, sebab apa kita nak cerita sifat? Sebab kita buat apa yang Nabi buat, mudah-mudahan dapat pahala sunnah. Malam ni buat majlis ilmu, dapat pahala sunnah mudah-mudahan. Sebab kita nak buat majlis. Dan yang paling penting, kadang-kadang dalam majlis tu ada jamuan makan selepas itu. Kadang-kadang ada ke tidak? Ada. Jadi bila dah ada tu makruh ceramah lama. Kena ingat. Bondo dah ada, jangan ceramah lama. Marah orang. Kan? Tapi memang rio. Sebab apa? Itu pun salah satu bentuk kita nak ikut sunnah Nabi, iaitu apa? Sedekah. Kejap lagi saya akan kongsikan. Yang mana kita tengok sifat-sifat Nabi ni, antara yang Nabi buat ni, yang menyebabkan kita nak ikut, yang menyebabkan kita nak orang tahu kita nak jadi macam Nabi ni adalah kita buat. Apa yang Nabi suruh kita buat, kita buat. Apa Nabi larang, jangan kita buat. Antaranya Nabi larang kita meninggikan suara pada suami, janganlah buat. Apa pula kadang tak boleh tahan ustaz. Korang mana? Mesyuarat PBG je tengok. Mesyuarat PBG. Amak yang datang ramai, bapak tak ramai dah. Nak malam ni. Perempuan dengan lelaki. Malam ni lelaki ramai. Itu sebab kita namakan PIBG. Kita tak bagi tahu PBIG. PI, ibu dulu. Ibu bapa dan guru-guru. Pengiktirafan pada kaum wanita. Jadi jangan nak tutup hak lidah. Kita tengok kat pejabat tu. Ibu pejabat. Bapak pejabat mana ada? Tak ada. Ibu jari. Bapak jari jumpa? Tak ada. Ibu roti. Bapak roti pun tak ada. Ibu sawat. Bapak sawat ada? Tak ada. Semua ibu. Ibu jari. Ibu roti. Apa lagi? Ibu kota. Bapak kota. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Punyalah lebih kat orang perempuan ni kan? Bapak sekali kepala bapak. Tapi itu dia. Dalam hal ini makna kata Nabi sendiri pun sebut Nabi meletakkan perempuan di tempat istimewa. Nabi sebut apa? Seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Dan Nabi pesan dari segi hak ni apa? Nafkah isteri pun Nabi sebut. Jadi itu sebab kita cerita ni hari ni, antara sifat-sifat Nabi yang kita nak ikut kan, adalah yang pertamanya adalah kita suka apa yang Nabi suka, kita tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Kan? Contohlah kan, Nabi suka kita salat jemaah. Pergilah salat jemaah. Kan? Nabi tak suka kita kodakut. Jangan kita kodakut. Macam tu. Kemudian Nabi suka kita bercampur dengan orang. Ini tak macam bukan kau sumbang ke nak kau cacat. Dia buat hal dia. Tak ada lah nak campur orang. Tak ada. Kenduri kita kenara tak datang. Apa tak datang. Ada. Al-maklum lah. Kau kawasan pun payah nak datang. Payah. Payah datuk pula tu. Payah dia nak datang. Tak, bukan itu. Isunya kawasan kita ni kawasan perumahan. Nabi sebut apa? 3 kali Nabi ulang. Sesungguhnya dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Kemudian sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah yang tak beriman ni? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya.
Maknanya, nak ukur iman kita, tengok hubungan kita dengan jiran. Baik dengan jiran, beriman lagi tu. Kalau bergaduh dengan jiran, tanya balik iman kita kayak mana. Kenduri kenara tak datang, ada masalah dengan iman ni. Melainkan dia tak dapat datang. Alasan tak dapat datang, memang dia sibuk 24 jam. Tapi apalah salah 3 hari, 4 hari sebelum kenduri datang. Assalamualaikum Tuan Haji, saya minta maaf ya, Sabtu ni kenduri saya tak dapat datang. Saya ada kerja, minta maaf, saya nak benar datang, tapi itulah kerja ni sibuk. Tak apa, faham. Jadi ada penyampaian macam tu cara tak datang, paling tidak pergi jumpa awal. Ni adalah sedikit buah tangan bagi boreh. Oh mak, terbaik. Macam tu lah. Tak dapat datang. Oh dulu macam tu. Tak dapat datang, ada hal. Ada benda kiriman ni. Ada benda tak ada kosong mana. Salam koruk. Kan? Tadi tu yang main siap bergambar. Jadi ketua kampung tak boleh cakap dia tak dapat. Dah ambil gambar. Betul. Kita bayangkan, kita hubungan baik dengan jiran pun dikira nak tengok iman kita macam mana. Tu sebab jangan main-main buat hubungan dengan jiran. Dan kita baik, wajib baik dengan jiran kita. Nabi macam mana? Kalau tengok sifat Nabi dengan jiran, Nabi setiap kali Nabi masak, Nabi akan lebihkan kuahnya. Kenapa? Sebab Nabi nak bagi jiran dia seorang sikit. Bila bagi jiran dia seorang sikit, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun Nabi bagi. Macam tu. Kan? Jadi siapa yang masak kuah lebih, ada harapan ikut sunnah. Wah, lebihlah kuah bukan apa, sunnah Nabi. Nampak? Dapat pada sunnah. Wah, lebih kuah, budak ni gamang hirup. Tak dapat lah dah. Takkan gamang hirup kan. Takat tu je lah. Jadi mesti dengan niat. Dengan niat dia untuk ikut sunnah Nabi. Sebab yang terbaik. Kita tengok sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi. Pertama, Nabi bagi salam dalam kawasan kejiranan. Jumpa tin. Wah, hon. Assalamualaikum. Salam. Jam. Sehat. Tentu ya. Dia tak payah cakap, dia laju. Betul. Kan dalam taman jam tu. Dia apa? Dia langgar bumper tu. Terjungkang kat longkang tu pula dah. Kan? Tapi betul. Makna kata bagi salam. Sebab Nabi kata suruh sampaikan salam. Ucapan Assalamualaikum sentiasa Nabi amalkan. Malahan dalam banyak kali keadaan Nabi bagi salam dulu sebelum sahabat bagi salam. Sampaikan dikisahkan seorang sahabat tu sampai menyuruk balik dinding, balik tiang tu. Sebab dia nak seragah Nabi, nak bagi salam dulu. Tak sampai baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bagi salam dulu. Lah kau tahu ke Rasulullah, aku agak-agak Nabi kata. Kan biasanya kau ada kat sini, aku bagilah salam. Mana tahu kau ada, rupanya betul kau ada. Nabi macam tu. Jadi jumpa bagi salam. Orang lelaki, orang perempuan yang dah kahwin, balik rumah bagi salam. Jangan terperanjat masuk rumah. Kalau masuk rumah tak ada orang dalam rumah, macam mana? Nak tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, saya tanya. Sampai ke rumah yang tak ada orang dalam rumah, macam mana? Bagi salam macam mana? Jangan bagi Assalamualaikum, menyaut dengan Waalaikumsalam, ramai pula dalam tu. Macam mana? Bagi salam, antaranya yang boleh kita amalkan, Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Bagi assalam. Sebab dikatakan ada kitab-kitab lama bagi tahu dekat bumbung rumah orang yang dah kahwin ni ada seekor jin jaga. Memang kita tak nampak jin tu. Kalau nampak dah lama pindah rumah dah. Jadi bila suruh Assalamualaikum warahmatullahi, isteri jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila saling bagi salam dan menjawab salam, maka bertempiaranlah lagi jin tu tadi. Jadi balik bagi salam. Tapi janganlah taruh mana. Asal jumpa salam. Assalamualaikum. Sampai kat dapur tu sampai Assalamualaikum lah konon tu. Ke ruang tamu tu Assalamualaikum. Keluar pintu bilik Assalamualaikum. Tahu mana tu ni. Kalau sampuk kan. Tak payahlah tahu mana. Tapi maknanya bagi salam, jawab salam dah. Okey dah tu.
Ya, jadi makna panjangkan salam. Jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam sekarang, Assalamualaikum. Semua macam ni. Lepas tu nak salam pula. Tak, dah khabar dah. Jangan salam tengah-tengah PKP ni. Nak salam doge tu. Langsung naik suara lagi. Waalaikumsalam. Macam ni. Sebab takut orang nak salam. Tu dah siap dah hand sanitizer. Bagus. Belum apa-apa penganan ada kau balut depan ni. Jadi dia dah tahu ni aku punya. Betul ke tidak? Dah agak dah. Aduh lah. Tapi betul, hand sanitizer ni bagus. Maknanya standby kan kat semua tempat. Macam dekat surau, letak kat tembok-tembok surau. Baru-baru ni saya dapat dekat majlis perbandaran Manjung. Perbandaran Manjung, dia buat satu, inovasi. Dia buat ada satu tiang tu, dia bagi saya tu. Maknanya kita tekan ni keluar, tadahnya. Tekan sap tu. Jadi, bagus dia bagi. Inovasi. Sekarang dekat luar pun dah ada jual lah, senang. Jadi kita pun tak adalah macam yang suhu pun togak macam ni kan. Sebenarnya kita boleh pakai tangan tapi kiri kanan kena bagi bandingkan suhu kiri kanan. Hari-hari pakai kepala ni bagagal otak tau. Ni macam ni. Jap macam ni. Awak dah lah tinggi menunduk pula kan. Tapi betul bagi ni, bagi tangan ni. Bagi. Sebab mana kepala pun dia katanya dalam jangka masa panjang tak elok. Dia scan tu. Pakai tangan. Boleh ya. Dan kemudian kita tengok dari bab salam ni juga, bagi salam tak kira siapa. Maksudnya muda tua tak kisah. Dan tua lagi pula dan pula bagi salam. Kau hormat sikit orang tua ni. Tak salah. Nampak budak-budak tengah main bola tu, cik tu sampai, tok ketua sampai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tok sihat tok. Nampak macam tu. Nampak ya? Jadi pertama bagi salam. Kemudian senyum. Muka yang paling baik kita bagi dekat orang. Senyum itu satu zakah, tahu tak apa. Itu hanya untuk manusia. Untuk tabung jangan. Untuk tabung tetap nak duit. Jangan nak senyum kat tabung tu. Kalau tabung masuk duit. Jangan senyum, nampak tabung tak jadi apa kan. Jadi mana kata senyum. Pandang suami senyum, pandang isteri. Kadang-kadang macam dulu masa mula-mula bercinta dulu, kadang senyum. Wah, dia senyum lah. Malam sampai malam dia punya bekalan tu. Allah, laki aku. Bila dia, bau dia, ya Allah. Sebelum kahwin, dah kahwin, bersepah kontut, la ilaha illallah. Merayau. Bawa tutak pun kontut, la ilaha illallah. Berap, la ilaha illallah. Sampai nak. Mana tu berak, bila masuk bilik air tu? Marah suami tu. Yo. Kadang isteri pun sama. Bawa dulang lalu depan suami, berap, sorry, la ilaha illallah. Kawan tengah baca surat khabar tu, tengah baca isu semasa. Aduh. Jangan. Jadi mana kata? Senyum. Pandang wajah, senyum. Orang perempuan memandang wajah suami dengan wajah yang menggembirakan, dapat pahala besar tau. Balik kan buat. Yang suami macam ni, kau tengok aku kau. Tengok abang lah, siapa lagi, anak-anak semua masa ni. Kau salam mamak kau, rasa tak lama dah ni. Buang ayat kan. Itulah gambar ayat kita. Apa? Buang tabiat. Tak, bukan buang tabiat. Buang tabiat lama nak ganti tabiat baru. Ingat tu, senyum. Yang ketiga, syukur. Syukur banyak-banyak. Nabi sentiasa syukur. Tak pernah Nabi tak syukur. Nabi pesan apa? Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat tu. Kita hanya tahu nikmat berjalan ni bila kaki bongkak seolah. Aduh, nak berjalan, pijak sakit, dah sakit. Urut sakit, usik sakit, itu sakit, ini sakit. Kita hanya tahu nikmat hidung time tersumbek seolah. Allah hidung ni. Aduh, nak tidur pun payah lah. Marah. Bini pun cakap, awak ni marah siapa? Siapa yang izinkan hidung kita tersumbek? Allah. Kita nak komplain Allah. Nak komplain ke? Tak. Ayolah, tak apalah, bernapis lah pakai mulut lah. Bokau malam tu. Tidur dalam hidung tersumbek tu. Leno tidur. Mana? Jadi mana kata? Syukur. Kan? Nikmat tangan
Syukur. Bila tangan dah berbalut seolah macam ni, tangan seolah ya susah. Nasib baik tangan apa? Tangan kiri yang kono, tangan kanan masih boleh makan, dia tak tahu nak mana mencebokkan macam mana. Mak. Ya. Jangan cakap semua ada nikmat yang tersendiri Allah Taala bagi kat kita. Ni jantung. Semua Allah bagi automatik. Pam sendiri. Ada kita pam sendiri-sendiri je. Contoh pam sendiri jantung. Tak ada. Contoh sambil dengar ceramah. Seorang tu dah ngantuk, dah slow pam. Lepas tu lolap langsung tak pam. Dah meninggal seorang. Dah seorang tu meninggal. Setiap kali ketua kampung panggil penceramah datang, dia kira bincang dengan jawatankuasa. Berapa ramai meninggal malam ni? Malam ni 3. 3 tak apalah, tak ramai pun. Minggu lepas penceramah tu seboleh meninggal, yang panggil lagi dah. Ramai betul yang mati kan? Tak. Jadi mana kata syukur. Yang paling penting sekali, malam tadi Abang Samsul Rarau ada bawa satu point. Dia sebut malam tadi saya dengan Abang Samsul Rarau, dia kata bawa tentang qanaah. Qanaah ini salah satu daripada pencirian takwa, iaitu berpada dengan yang sedikit. Apa yang kita ada, syukur. Datang naik motor je, syukur. Kan? Datang motor, syukur dengan apa yang ada. Tengok datang, dah penuh dewan kita. Tengok, penuh, la ilaha illallah. Ramai, melempah sampai keluar. Yang duduk kek motor pun ramai. Nampak? Tu nama tiket grandstand. Grandstand keluar. Jadi makna kata syukur. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Alhamdulillah dapat Samsul Debat datang ke taman kita. Dan tengok dalam komen internet ni, Facebook je tengok. Mesti ada komen. Lah tu tempat aku tu. Dia kata seorang tu pula. Lah time Dan tak balik Melaka, time tu lah dia datang. Aduh, ayat dia kan. Sebab Tuhan pilih kita. Ada orang dia nak sangat datang program ni. Aku mesti datang. Sekali dia datang, tak ada orang kat dewan. Rupanya semalam dia tertelopeh, salah hari pula. Ada orang macam tu. Ada macam-macam hal kan. Ada orang tu pula dia saja yang makan kat situ. Nampak apa hal ramai-ramai Samsul Debat datang malam ni. You go. Langsung dia datang senyap. Contohlah kan. Ada orang ni rezeki. Jangan risau kan. Allah dah tentukan rezeki masing-masing. Syukur. Dengan syukur kita takkan tamak dengan orang, takkan dengki dengan orang. Tanyalah Kak Ratna tu dengan suami dia keril tu. Dulu dia datang, punca mula dia menego sambal ni. Mula-mula dia sedekah ke orang ayam penyet, nasi ayam penyet. Lepas tu orang goma ke sambal tu. Orang goma ke sambal Jadi langsung orang order sambal. Daripada situlah datang idea dia. Saya dah dapat dah cili akar dia bagi tu. Cili tu daripada Jakarta tu, yang bakar tu dia tanam ke ampangan sambal. Elok naik hijau ya. Sikit dia pakai. Meninggal makan. Tak, dia punya podeh tu lah. Kan, tak boleh ambil banyak, ada sikit ambil. Nanti sekarang waktu jamuan kan, kalau siapa yang makan kan bolehlah cuba sikit. Yo, memang sadap. Ni bukan promote tau, lebih kurang macam tu. Jadi mak dia kata tak syukur. Kemudian kita tengok Nabi dijanjikan syurga oleh Allah, tapi Nabi tetap bangun malam untuk solat. Nabi bangun malam menangis-nangis. Ya Allahu Akbar. Bunyi macam air cerek mengelagak. Apa hal tu? Rupanya Nabi menangis. Aisyah tanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Sedang kau dosa tak ada. Apa yang kau nangis lagi? Aku menangis tanda syukurku kerana Allah bagi aku macam tu. Tak berdosa pun syukur. Nikmat apa pun syukur. Kan, ini tak dapat makan sekarang ticanai tu. Dia cakap macam tu. La ilaha illallah. Tang soman datang ticanai bagi. Contoh lah kan. Malam ni apa? Mi. Alhamdulillah, mi goreng jantan. Mana ada telur. Kalau mi goreng jantan tu ada telur. Iya. Ini tak asyik-asyik mi. Nampak? Orang tak syukur. Orang tak, kalau orang susah bagi mi. Allah, tengok macam mana. Makasih, licin dikojol disantal habis, berjilat pinggan. Dek lapar. Kita bila dah ada macam-macam, kita boleh cakap mi. Kita boleh cakap macam tu. Apa bondo mi? Wah, iya dah. Duit banyak, sampul baru dapat mi. Contoh lah, ni contoh dia cakap macam tu.
Tak patut cakap macam tu. Kan? Contohlah, aduh. Kan? Tak, sebenar sekarang ni, yang benar keikhlasan kita bagi tetamu makan. Memang sadap mi. Pada orang yang tengah lapar, tak percaya cuba tengok. Waktu bulan puasa. Bulan puasa, tengah hari, amak itu goreng untuk anak itu. Dibubuh telur rebus ya. Dah sadap mi tu nampak Mana? Tapi waktu berbuka kan usik sikit je kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita gagal menghargai, mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Seterusnya sedekah. Sedekah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian juga merupakan amalan yang Nabi buat. Tak dapat sikit bagi banyak. Faham? Terbalik kan tu. Ini dapat banyak sikit. Tak apa tu. Sebab apa? Dalam poket tengok lah RM50 je dah. RM50 terbagi. Tu je dah. RM50 sekoping. Kadang-kadang ujian Tuhan bagi, kita baru nak cucuk duit kat bank. Baru nak cucuk, belum masuk kad tu lagi. Budak tu dah tongak luar bank tu pegang tabung. Masa bila budak tu sampai? Aduh, hai. Aduh, hai. Tak apalah, mudah-mudahan keluarlah duit 10-10 tu. Dia cucuk, keluar sekoping nak 50 tu. Aduh. Tak apalah, kalau tak nak bagi pun jumpa dik, lain kali dik ya. Saya pun ni nak pakai duit ni Apa cik? Tak apa. Allah sedih Tak apa cik. Dah biasa. Acik memang biasa macam tu. Dia dah cam lah muka kita. Kan? Nah ambil lah. Lain macam mayat kau. Bagi dia RM50. Aduh. Tak ada. Bagi jugalah sudah. Bagi. Jangan tak bagi. Tuan-tuan. Jangan. Saya nak share satu benda. Saya pernah pada tahun 2016 saya pergi kali pertama, kali kedua 2017 saya pergi Makkah. Saya pergi umrah lah. Pergi umrah, kemudian saya dengan mak saya duduk dekat tempat makan tu. Masa tu dekat Hotel Movenpick di Madinah, Makkah, Madinah. Saya gomah pergi Makkah dulu, masuk Makkah dulu, selesai baik kerja pergi Madinah. Saya gomah macam tu. Ke Madinah tu waktu makan tengah hari, lepas tu duduk dekat luar tu, saya cakap dengan mak, rasa-rasa nak sponsor lah bawa ahli keluarga kita yang susah-susah bawa pergi buat umrah. Mak saya cakap, kau dah cakap ni kau kena buat tau. Kau jangan cakap ya. Yalah, cakap ni nak buat lah ni kan tu. So pun, yalah, awak lah kan. Fikir keluar kat Senarai, tengok, apa. Akhirnya tahun depan, 2 tahun lepas budak pek saya bawa. Tengok Senarai kan, yang nak bawa ni 5 boleh orang. Monung tu 5 boleh orang kali lah 8,000 lebih, dekat 9,000. Hui, contohlah. Pergi kat bank dah mula, setan terbisik, habislah duit kau. Dengar tu setan ni sana. Dia cakap betul ni. Jadi pergi jugalah ke bank. Sebab kita dah niat ni. Dan saya selalu ceramah ni. Sedekah tak pernah miskinkan orang. Saya selalu cakap. Ini cabaran dia. Benda yang paling susah pada macam adalah nak buat benda yang kita cakap. Amin. Sudah kan? Pergilah isi perang. Betul ni. Sainsnya. Lambat kan nak sains tu. Sains tanya. Zam. Monung. Dua yang monung. Yang pertama akaun. Yang kedua pemilik akaun. Monung. Tapi masa tu tak apalah. Kuatkanlah semangat. Tapi bila bawa dengan keluarga dapat pergi sekali sampailah ke Makkah. Cocah dekat tanah suci, ada ahli keluarga tu ada yang dah bankrupt, masuk senarai insolvency. Kalau ada penjamin nak pergi Makkah tu merayu kan, kena letak duit jaminan. Sampai ke tanah suci, dia orang ni beberapa orang ahli keluarga satu ada yang menitiskan air mata. Seronok dapat datang. Masa saya tengok titisan air mata tu, hilang rasa duit habis tadi, tak rasa apa dah. Gembira rasa. Rezeki boleh cari. Sampaikan dia nak pergi Taif pun saya bayar pula tambang pergi Taif. Biar bawa dia biar dia rasa. Sebab tak tahu bila lagi boleh sampai. Balik ia ke Malaysia. Tak sampai 2-3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masa tu
Tak adalah dalam hati ni nasib baik balik modal. Tak. Masa tu dalam hati saya, siapa lagi aku nak tolong lepas ni? Tapi jangan angkat tangan. Ni contoh. Contoh. Ada orang mana nak angkat tangan. Tapi betul. Tapi yalah sekarang pun kita tengok kan ujian Tuhan bagi. Betul lah kata Tuan Rais tadi. Tuhan bagi ujian kat kita. Tapi hikmah salah satu, hikmah juga. Tapi kita kena buat jaga diri kita dan keluarga kita. Macam semalam lah saya ada sekali saya hantar anak saya 2 hari lepas. Hantar anak dia pergi sekolah. Sebelum saya pergi ceramah, hantar pergi sekolah. Saya kata, ni mask mana? Tak apa, kat sekolah ada. Tak ada, turun kereta mesti pakai mask. Saya kata, posan kali keluarga kita. Kita sayang kali keluarga kita. Posan. Mask ni pakai. Masa ni mask paling bernilai daripada emas 916. Nah, kau pakailah macam ni. Penuh golang sampai ke sini. Sedia. Macam mana jalan. Sekali COVID. Apa badan? Buka, pakai golang yang satu tu. Iya. Tu sebab tak ada. Jaga betul-betul. Apa nilai duit banyak kalau kita sakit? Tak ada nilai ada. Betul. Tu sebab jaga. Kan? Jaga. Jadi mana kata dalam hal ni sedekah. Sebab apa? Apa kelebihan sedekah? Pertama, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Nak bagi aja. Betul? Yang kedua, dalam hati ni kita akan selain pada hati kita kaya, dapat membersihkan harta. Walaupun sikit hati kita rasa cukup. Naik motor kat rumah ni, tengok kebanyakan rumah ni kereta sebiji, motor sebiji, dah cukup. Bini bawa kereta naik bini pergi kerja naik kereta, yang suami naik motor pergi kerja. Okey. Tak ada masalah. Bila suami nak pakai kereta, suami hantar isteri pergi kerja, abang pakai kereta ini, nanti balik abang jemput. Okey. Tak ada masalah. Boleh kereta sampai 5, nak parking pun tak ada tompek, macam mana? Kan? Nampak tak? Iya. Maknanya syukurlah dengan apa yang kita ada. Tak payah kita pening-pening kepala. Kan? Dalam pada kita nak baik ceramah, mana nak baik? Kau surau takut tak muat, tak cukup apa. Akhirnya kita ada dewan terbuka macam ni. Okey. Syukur. Susun kursi. Okey. Tadi punya risau Tok Ketua, ada ke tidak orangnya? Tuan Imam kita, ustaz kita pun cakap, dia biasalah, dia semayang kat rumah dulu. Saya kata tak apa, dia zikir panjang. Saya kata. Tengok, tiba-tiba dah penuh. Melempah sampai keluar pagar. Merusuh orang nak masuk sebab tiket tak ada. Kan? Tapi Alhamdulillah, ni rezeki, syukur. Kemudian, seterusnya Nabi pesan bab apa? Silaturahim. Nabi pertama, Nabi persaudarakan antara puak Ansar dan Muhajirin. Puak Ansar dan Muhajirin. Muhajirin orang yang mendatang. Puak Ansar adalah penduduk di Madinah. Punya baik sampai dia cakap, aku ni ada isteri ramai, mana satu kau nak, kau cakap. Macam tu lah. Dan dia tidak pula mengambil kesempatan. Antaranya Abdul Rahman bin Auf, tak apa, aku tak nak isteri kau tu. Aku dapat tanah cucuk tanam, jadilah. Tak mengambil kesempatan atas kebaikan kawan dia. Tak. Tapi kalau kita lah, aku dah bini ramai, kau nak mana satu? Cakap ya. Macam ni lah. Siapa pilih? Pilih. Dan kita kalau botol offer bini, kau ambil ni pemalih ni dan tak nak, kau ambil yang ni. Mungkin macam tu. Tak. Dan bayangkan sampai satu kisah tu, ada puak Ansar jual tanah dekat puak Muhajirin. Bila dia beli tanah tu, dia terjumpa satu poti penuh dengan barang komeh. Poti penuh dengan omeh, belian pematu, penuh lah dalam tu. Dia panggil balik tuan tanah tu, yang jual tanah tu. Tuan, aku dah beli tanah, aku jumpa poti, kau ambil lah poti ni. Tak, kau dah beli, kau punya lah. Tak, aku beli tanah ya. Bergaduh tak nak, gila betul. Cuba kalau kita lah nak tanya Tok Ketua lah, Tok Ketua. Tok Ketua nak tanya lah. Tok Ketua ni berburak dengan pengusi, takut pula saya tengok. Tak, Tok Ketua, kalau kita pergi ke, kan khusus Ketua Kampung tu, pergi ke hotel, katalah Tok Ketua masuk dalam bilik hotel, buka pintu kunci, tengok atas katil ada satu beg, dalam tu penuh duit. Macam mana ke? Borek, tahu tak apa? Ada ke nak telefon hotel?
Ni ada satu beg lah dalam, ni penuh duit, tak tahu siapa punya. Adakah macam tu? Bertuah lah. Bertuah. Dad punya, dah dia tinggal, rezeki Allah bagi. Mungkin macam tu ayat kan? Tak, ni bergaduh tak nak. Lepas tu punya baiklah, beriman masing-masing. Tak, kau punya tanah dulu kau ambil, aku beli tanah. Tak, kau dah beli tanah, apa dekat tanah tu semua kau punya. Kau ambil, bergaduh tak nak. Akhirnya macam ni lah, tak boleh, jangan gaduh. Kau jawab lagi, siapa yang lalu dekat tanah ni sekarang, kita bagi kat dia. Setuju tak? Lalulah seorang lelaki, dia pun cerita kaza wa kaza, cana. Jadi akhirnya kami nak bagi tanah ni kat kau. Nak bagi ni, peti ni kat kau. Ambil lah. Dia kata, demi Allah, aku dapat lalu ni pun syukur. Aku pun tak nak, dia pun tak nak. Macam kita lah lalu kat tol nak. Tol simpang Mempek nak. Lalu kat tol ada seorang tu, dia bagi payung. Ambil nak? Kadang bini, ambil lah bang. Oh, nak bini lah marah. Allah Allah. Tak apa. Payung dalam kereta saya dah banyak. Assalamualaikum. Bagi orang lain. Oh, tak ada macam tu? Tak ada. Mesti ambil. Ponoh belakang tu. Janji ada. Betul tak? Akhirnya, bila bawa jumpa dengan Nabi, Nabi kata macam ni lah. Kamu ada anak? Ada. Seorang ada anak lelaki, seorang ada anak perempuan. Kamu kahwin dengan dia, harta tu bagi kat dia. Tak ya pula. Dia kahwinkan anak. Kahwin dengan anak mereka. Malam pertama, suami tu cakap dekat isteri dia, abang seronok sangat dapat kahwin. Syukur sangat. Tapi abang tak perlukan dah harta ni, sebab abang dah ada isteri yang baik. Oh, mahal. Isteri tu cakap, saya lah, samalah saya bang, dapat suami baik macam abang pun dah cukup besar dah kat saya. Saya tak nak harta ni. Pulang dah balik. Oh, mahal. Polik tak? Polik tak? Tak polik untuk orang yang beriman, yang bersyukur. Akhirnya, semua sorahkan kat mana? Nabi kata, bagi yang ni, yang jual tanah ambil sikit, yang beli tanah ambil sikit, yang lalu ke tanah tadi ambil sikit, pengantin lelaki ambil sikit, pengantin perempuan ambil sikit, lebih tu letak dalam reserve. Reserve negara. Itu selesai. Nak tunjuk beriman orang sampai tahap tu lah. Kan? Begitu juga Nabi persaudarakan bab silaturahim ni siapa? Puak Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni bergaduh berapa orang berpuluh-puluh tahun sampai tu lupa sebab apa dia gaduh. Bayangkanlah punya teruk bergaduh sampai tu lupa. Rupa-rupanya hari ni dah berlaku. Semua pernah mengalami benda ni dalam keluarga dia. Mak, kenapa kita tak baik dengan dia? Dia bukan saudara dengan kita. Ni zaman atuk kemarin, tak apa hal pun tak tahu. Pokoknya benda tak dah berlaku. Jadi tolak ke tepi benda tu. Bab silaturahim ini mustahak. Barang siapa yang memutuskan saudara. Dengar ni, wahai penduduk Taman Kebaya. Jangan sekali-kali memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, pertama, doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Kedua, amalan baiknya tergantung tidak diterima. Dan ketiga, akan datangnya bala dan musibah dalam kehidupannya. Jangan sekali-kali memutuskan silaturahim. Dalam satu hadis disebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Seterusnya, sifat yang nak ikut, sabar. Kadang-kadang nama Sabariah binti Sabar, tak dapat dia sabar. Nama anak Sabran, nama anak perempuan Sabrina, tak dapat dia sabar. Bangih menyak Allah. Manjam belago nak bertumbuk. La ilaha illallah. Sabar. Dan saya selalu pesan dekat pengantin ni, kalau yang kahwin, baru kahwin tu, malam pertama sabar dulu. Borak-borak dulu. Jangan goram dia. Masuk bilik tu, tutup pintu kelotap dia. Kelotap. Ada engsel, tombol tak ada. Dia kata, wahai isteriku. Macam tu lah. Adapun abang ini hanyalah manusia biasa, tak lari daripada buat salah dan silap. Jaga abang ya. Oh, macam tu. Steady. Pengantin perempuan pula, abang saya pun sama. Jadi sesamalah kita saling jaga menjagai. Oh, maaf. Oh, betul. Ini masuk bilik tidur, tutup pintu, gedegang.
Lepas tu dia golak macam jin dalam gua. Yang buat hati perempuan matilah aku. Tu salah tu. Cubalah sabar sikit. Tak betul. Bincang elok-elok. Proses mengenali dah bermula. Kemudian bab solat. Jaga solat kita antara satu waktu ke satu waktu, dan juga tambahkan dengan solat-solat sunat. Kemudian yang ke-9, sayang. Siapa Nabi sayang, kita kena sayang. Contoh pertama, Nabi sayang isteri Nabi, kita kena sayang isteri kita. Habis orang perempuan tak ada isteri, Ustaz, sayang pasangan kita, sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita kena sayang sahabat-sahabat kita. Tak kira lah siapa, apa latar belakang dia, kita kena sayang. Selagi mana dia Islam, kita kena sayang. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Maknanya, selagi mana di Islam, kita kena sayang. Lain pada tu, Nabi tak ajar. Tak kira lah dia lambangnya, dia ni lambang itu, dia lambang ini. Paduli Allah. So, pilihan raya, kau marah, kau pangkah bona lah muka tu, kau marah. Jadi undi rosak. Nak maksud saya, kita ni politik 24 jam kenapa? Kita buat bermasyarakat ni baik-baik lah. Ni sampai kalau Dan tak boleh semayang Dan tak boleh lah. Panas hati Dan tengok muka-muka orang yang tak sama dengan Dan. La ilaha illallah. Dia fikir dia punya panas hati, dia tak tahu orang berbulu lama kat kau dah. Baik dengan orang. Baik. Kita bila-bila Allah Ta'ala boleh cabut nyawa kita. Bila Allah Ta'ala cabut nyawa kita kan, kita tengok. Tu sebabnya nak buang penyakit sombong ni, ada 3 cara nak buang penyakit sombong. Pertama, pergi ziarah orang sakit tonat. Kalau tengok orang sakit tonat, tentu kita tengok kan, kita tengok, ya Allah, aku janganlah sakit macam tu, ya Allah. Sebab hilang sombong sikit. Kedua, ziarah orang meninggal. Ziarah orang meninggal, kita tengok, ya Allah, ramai orang tengok dia. Edan ni besok mati, ada tak orang tengok kan? Semua nyampah dengan kau. Semua orang ada hal, tak kau mati, semua ada hal. Siapa yang datang rumah? Tak ada orang. Yang ada tukang gali kubur. Tu sebab dalam taman perumahan campur orang. Kan? Ni cakap orang, aku pun tak campur, tapi ceramah hari-hari. Tapi saya memanglah, tapi mana yang kawan-kawan ajak kenduri, saya mesej dia, minta maaf tuan tak dapat datang, saya maklumkan. Macam tu. Ini dia ada dalam rumah tu. Dulu masa takbir malam merayakan takbir kan, sini boleh tak rumah ke rumah tu? Takbir rumah ke rumah, tak boleh lah. Dekat kampung mak saya setiap tahun memang buat takbir rumah ke rumah, buat. Kan? Pecah macam yang ni setakat 100 rumah, okey lah. Kampung mak saya tu loket 500 rumah. Jadi kita pecah sampai grup ke 5 grup macam tu. Dalam pukul 2 siap lah. Kan? Jadi kita bagi nasihat, mana rumah yang tutup, bagi salam 3 kali, dah jalan pergi rumah lain. Ada tu memang dia tak ada. Memang tutup, katup. Ada seorang tu tutup pintu pagar, tapi dia kat luar tu bakar sate. Bakar sate, Allah, tak berkulit orang. Tak berkulit. Kita nak bagi salam ke tidak ni? Jalan. Dia tak roti tu. Kalau orang tu tengah masuk, masuk. Macam tu ada. Tak ada, dia tak roti. Ada orang macam tu. Ada tak? Ada. Dia fikir dia, tiba-tiba dah ramai nak. Tahan baik kenduri tu. Tahan baik kenduri dalam rumah. Ajak imam surau luar. Ada. Perkembangan punya kerja tu. Orang dalam taman perumahan sendiri tak nak ajak. Faham? Ajaklah orang taman. Lain kalau taman tu memang ada surau tak taman ni? Memang tak ada. Yalah, kota kampung tak ada ajak. Sian kota kampung tak kabil, kota kampung tak tahu. Tu tak ada ajak tu, tak ada. Rumah ayo kau tu, bicara ni tu nak pergi ke tidak? Entah, aku dia tak ajak, aku tak pergi dah. Siapa yang pergi? Orang sekolah pun tak diajak. Aduh. Bona ni berlaku kat semua tempat kecuali Paya Datuk. Paya Datuk tak jadi. Taman Kebaya pun tak jadi.
Malam ni puas tengok tak ada pula yang pakai baju kebaya tu. Kan? Tapi tamannya taman kebaya kan. Tapi mana betul lah? Ada orang macam tu. Nabi tak ajar. Saya beritahu. Nabi tak ajar. Nabi ajar selagi mana di Islam kena baik. Jiran ada 3 hak. Satu jiran 3 hak, satu jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak, dia Islam, dia saudara, dia jiran. Dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai saudara, ada pertalian darah, dan ketiga ada hak sebagai seorang Islam dan sebagai seorang saudara. Ada seorang tu pula dia bukan saudara tapi dia Islam, maka dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai apa? Sebagai orang Islam. Yang seorang tu dia bukan Islam tapi dia jiran, dia ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebab kalau buat jamuan, keramaian, kita buat makan-makan, jangan lupa yang bukan Islam tu pun ajak sama. Dia rasa diri dia diraikan. Dia ada hak sebagai seorang jiran. Anak-anak pula jadi ketua kampung, ketua semua. Kan, pengurusi kepada semua. Termasuk yang dia yang bukan Islam. Jadi dia pun nak suara. Latuk, kita ada masalah lah Latuk. Apa masalah? Kita punya payah Latuk, tak pernah jumpa itu Latuk. Contohlah dia tanya. Contohlah. Kan? Acik, payah pun tak boleh jumpa. Kan? Dulu lah. Jadi Tok Ketua pun nak explain. Dulu memang ada payah tu. Datuk pun ada. Macam tu kan. Apa ada? Dia nak kadang-kadang ada masalah. Dia nak tanya pandangan. Kan dia rasa diri dia macam tak wujud. Kecil lah dia tu. Jaga. Nabi tak cakap, oh dia ni ketua kampung lama, jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Dia ni geng parti belah sana, jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Itu sebab tuan-tuan, dulu saya Melaka pun tak boleh masuk ceramah. Cakap apa? Ada semarah? Tak ada, rezeki Allah lagi. Tak apalah, baik macam mana? Ada anak bangsa tu dia tak boleh nampak banner. Naik banner, hui, macam mana boleh ada ceramah ni? Telefon suruh batalkan. Ada. Perangai. Usah lah. Tapi nak baik macam mana kan? Tapi sekarang alhamdulillah semua baik-baik ya. Itu ya. Jangan kita kecil hati. Kecil hati. Ya, macam ni kan semua elok datang. Ni macam-macam kepala ni, macam-macam dengan kepala otak ni. Ya, tapi mana tak? Elok. Ada masalah tak ada? Ada dia cakap, malam ni yang datang yang baris pertama yang gaji 5,000 kata. Tak ada. Bukan sebab tu. Tak. Malam ni semua boleh datang. Kita raikan dalam majlis ilmu ni kan. Baik jumpa. Bukan senang nak jumpa Samsul Rahmat. Jadual penuh. Tanyalah bang ni kan. Dia dah tengok jadual saya. Puas nak ngejar-ngejar saya. Betul. Tapi syukurlah rezeki kita dapat sama-sama malam ni kan. Tu silaturahim jaga. Jangan kita memutuskan silaturahim. Ingat tu. Azab Allah bagi atas dunia lagi. Jangan. Nak baik dengan semua. Dengan jiran-jiran kena baik. Dan saya pun tak faham kenapa masih ada masyarakat yang masih rasa dia lagi baik pada orang dengan tahap dia tak campur dengan orang. Balik. Tiba-tiba kita sakit, kita tiba apa jadi kat kita? Macam mana? Jiran kita nak tolong. Di Putrajaya tu, Prisin berapa tak? Dekat apartmen tu. Dah 5 hari meninggal. Dah busuk baru tahu meninggal. Orang dulu, tanyalah kan orang-orang lama, tak sidai kain pun risau. Pergi tengok apa kena Cik Kiah kau tak sidai kain. Kiah bukan nama sebenar. Pergi tengok. Pahal Cik Kiah tu, pergi tengok lu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pahal lu. Cik sihat? Sihat? Kenapa tak? Mak cakap, Acik tak sidai kain. Ingat Acik tak sihat? Oh, tak ada. Acik pun dapat TV baru. Okey. Dulu kan macam tu. Mak. Apa dia? Cik Kiah sihat. Oh, ya ke? Apa tak ada? Itulah, dia dapat TV baru. Tu tak sidai kain. Basah ke TV Tak tahulah. Lu tak nampak. Langsung mak capai selendang. Snap. Assalamualaikum Kiah. Datang dia pula. Repeat. Sebab nak tengok TV orang tu basah mana. Tu dia. Orang dulu-dulu ingat tak? Pinjam garam dulu. Orang semalah kan? Dulu ni ambil lah kari pap pusang. Ambil lah. Ya Allah, kau ni contoh tahu ya dia memang teragak nak makan kari pap. Hari-hari teragak. Pasal orang mata darah teragak menyampah betul. Ni kan, kau macam tahu dan teragak nak makan kari pap. Iyalah, ambil lah dia masuk dalam. Kawan tu nunggu kat pagar.
Apa tak keluar-keluar? Orang dulu bagi bokeh, pulang balik. Pulang is ada ganti Ni bagi apa tu? Ya Allah, tak payahlah balik-balik. Beraklah kau memang nak balik. Dia kata tak ada, itu dalam hati. Dalam hati dia tak cakap. Ya Allah, apa ni? Mihun Singapura. Ya Allah, sadap makasih tau. Sesama. Dia tak harap lah kau ni susah yo. Masuk dalam Mihun Singapura. Dia cakap dengan semua. Wah, semua pub datang. Ini hari pertama bagi kuih 1-0. Besok tu bagi spaghetti 2-0. Tak berbalik. Hari ketiga bagi rojak pun tak berbalik. Kan? Hari ke-4 cucu udang lalu gajah. Sudah 5 boleh 0. Tak berbalik-balik. Oh, sahlah. Madai orang tu. Madai ni bangang betul lah, payah nak cakap macam tu lah kan. Lepas tu hari yang ke-6 ni, Assalamualaikum, salam. Nak bagi apa pula hari ni? Lo tak malu lah. Tak ada, bukan apa. Nak beritahu bekas kat rumah dah habis. Habis okey dah. Mana? Tu dia. Silaturahim bagi. Dapat something bagilah. Kan? Kemudian seterusnya yang ke-10, Nabi ini suci dan bersih. Komeh-komeh pakai macam datang majlis saya nampak ada yang pakai cantik datang. Iya. Elok dengan berselendang macam tu. Ada orang yang tudung tu macam tu, ada tarik tu, zap, ada pula topi tu. Ada lah melambai topi tu, ada. Macam-macam. Ada brooch menyala-nyala. Ada pula brooch tu nyala. Ada tu pula tu ada manik-manik tu kan. Apa nama tu? Dia nak manik lah. Bonoh. Ada tu dalam manik. Siap ada wayar sampai ujung jari. Bila letakkan tu, pap. Plap. Macam lampu lip-lap gila tu. Tu kalau jalan ke Padang tu, comel apa bonoh yang menyala tu. Betul. Usah lah kan. Tapi bersih, cantik, kemas. Sebab itu memang Nabi ajar. Tu sebab hand sanitizer tu bukan sekarang aja. Daripada dulu patut buat. Amalan membersihkan, basuh tangan ni Nabi ajar. Kena sentiasa bersihkan diri kita. Ambil wuduk, nampak? Basuh muka, nampak? Lepas tu basuh tangan kita, nampak? Lepas tu tarik ni. Ada orang tu ni sikit dah. Acak. Apa bondo Ni rambut ni macam ni apa tu? Belakang. Telinga. Snap tu. Bersih telinga. Tang bersih telinga tu kan yang time semayang tu setan meniup tu. Dah gatal telinga. Dah gatal. Tu yang sami Allahu liman hamidah. Dia kan bergaru dia. Ya. Kan? Lepas tu dah telinga tu. Kaki. Nampak? Habis betul. Malahan sebelum pergi semayang tadi, sebelum ambil wuduk tadi, kita mandi betul-betul. Sogarkan badan. Nampak? Seterusnya, sajuk mata memandang. Komeh mandang. Sajuk mata. Nengok isteri pakai selendang dengan baju kurung sepasak dengan dia punya kumat gaya. Dengan ada pula macam ni. Dia punya kain longan tu berjurai lah macam ni tu. Contoh. Dah tak dapat dia duduk dah macam tu ya tangan dia pahal pula lah bini dia tu. Komeh ini orang lelaki kat luar nampak mungkin boleh tahan. Siap name tag kita punya pegawai tu Tuan Syauki kita. Nampak tu zap kopiahnya sampai ke rumah kan masing-masing kain pelekat tak berbaju tanpa protection. Kain pelekat semata-mata. Sepeda pun tak pakai. La ilaha illallah. Duduk sonang berangin dia tu. Jangan letak kat sofa kaki tu dia juntai cina kaki. Sam. Kipeh laju. Berkimar kain tu. Anak ke depan dengan lancar sampai 3. 3 kali 3. Apa tu? Kau nampak dia makhluk tu. Ayo. Trauma budak tu.
Hama. Ada makhluk polik mah. Makhluk apa? Entah ke kain abah dia amel. Pakai elok. Ke luar elok komeh pakai. Ayah betul lah. Budak tu pergi sekolah seminggu tu bayang lah. Iyo, jangan. Elok-elok pakai. Komeh, sojuk mata memandang. Kemudian kesempurnaan. Begitu juga yang perlu kita ambil tahu adalah jadi macam Nabi, iaitu cakna, iaitu ambil tahu perkembangan sekeliling kita. Nabi kan 3 hari tak nampak sahabat, dia tanya, mana Pak Abu Bakar, dia tak sihat ke? Mana Pak Umar, dah 3 hari aku tak nampak dia. Nabi macam tu. Jadi kalau kita nampak, mana Pak Tok Ketua kita, dah 3 hari tak nampak Tok Ketua, tak sihat. Kenapa pula dia go out? Go out tu apa? Gaut lah, gaut. La ilaha illallah. Hari tu dah nampak dia makan kambing semacam tu. Kepala kambing dengan tanduk dia kerja. Ya la ilaha. Contohlah kan. Jadi semua pergi ziarah dia. Nampak tak? Cakna ambil tahu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya mengakhiri ceramah pada hari ini, kan dah 9.30 dah. Yang pertama saya nak pesan. Kita hidup dalam dunia nak kerja 3 perkara. Pertama disebut sebagai hidayah, supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Kedua, kerjalah maghfirah, iaitu nak minta keampunan pada Allah atas dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, kerjalah apa yang disebut sebagai rahmat. Hanya dengan rahmat Allah kita akan dapat masuk syurga. Dan nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain dengan cara beribadah banyak-banyak. Jadi hulurkanlah kasih sayang kepada orang lain. Dan Nabi sebut, man la yurham la yarham. Yang maknanya, barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak layak untuk disayangi. Ingat tu. Ya? Kenapa kita nak membenci, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nabi sayangkan umat, tapi kita memilih untuk membenci sesama kita. Jangan. Ya? Jaga hubungan kita. Kasih sayang anak kepada ibu bapa pun anak-anak kena ingat. Adik-adik yang datang, ingat sayang mak ayah kita. Berbaktilah pada mak ayah kita selagi ada, walaupun dia dah tak ada. Dengar? Selagi dia masih ada, maka berbaktilah. Mak ayah dah tak ada, ziarah kubur dia. Tak boleh ziarah kubur, kirimkanlah doa untuknya. Hari-hari dalam kubur tu, mak ayah nunggu, manalah doa nak bagi kat aku ni. Lah, hai. Anak aku tak ada, kirim apa-apa. Keluarga aku tak ada, kirim apa-apa. Kirimkan. Paling tidak, ya Allah, aku sedekahkan Fatihah ni untuk ahli keluargaku yang telah tinggal. Dia telah meninggal dunia lebih dahulu daripada kami, ya Allah. Al-Fatihah. Macam itulah. Kirimkan Fatihah. Kemudian, kasih sayang Nabi pada umatnya. Yang orang nampak, yang orang tak nampak adalah Nabi terlalu sayangkan kita. Nabi tak buat sesuatu yang menyebabkan umat dia susah. Tak ada. Sunnah Nabi pun Nabi bagi standard yang paling rendah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Tengok, satu je. Jadi makna kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita tengok macam mana Nabi pula, contohnya sangat berhikmah orangnya. Ingat tak kisah Arab Badui yang dia datang kat dalam satu majlis di dalam masjid, kemudian dia tolalap, terkancing pula tu. Kemudian sahabat beritahu, Rasulullah dia kancing Rasulullah. Nabi kata, biarkan. Biar. Semua orang heran, kenapa Rasulullah biar dia terkancing tu? Biarkan. Dah habis ya, dalam tengah-tengah majlis ilmu tu selesai, kemudian biar Arab Badui ni dah sudah, dia pun terjaga, dia bangun, dia tinggalkan. Kemudian Nabi kata, sekarang bersihkan. Kenapa Rasulullah? Tadi dia tengah beria nak kancing. Kalau kau seragah dia bangun, dia lari, batal rabu, kancing lagi banyak tompek kau nak bersihkan. Biar dia habis selesai dekat situ. Sebab hikmah Nabi. Macam tu. Ingat tak Nabi bagi hadiah cincin pada isteri-isterinya. Dan Nabi pesan, jangan cerita kat orang lain, aku bagi kat kau cincin ni. Baik ya Rasulullah. Benda ni tak nampak pada masa tu. Selang beberapa lama dah. Kemudian salah seorang isteri tanya, Rasulullah, di kalangan kami semua, siapa yang paling kau sayang? Nabi senyap, cakap Rasulullah, kami tak kecil hati pun, kau cakap je. Akhirnya Nabi kata,
Sesungguhnya siapa yang dapat cincin daripada aku tu, itulah yang paling aku sayang. Tu senyum simpul semua. Masing-masing terasa dia lah tu teh. Wahal dia tak tahu semua orang dapat ni. Nampak tak? Macam itulah Nabi ni jenis berhikmah. Jadi kita pun macam itulah. Kan? Jadi sebelum kita, orang kata, sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, beringatlah dalam hidup kita ni tak ada dah contoh yang terbaik yang nak guide kita untuk mengakhiri hidup kita. Inilah dia. Sifat-sifat Rasulullah. Sifat-sifat Rasulullah ni yang nak kena ikut. Sebab dah disebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Dan siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi rasa cukuplah setakat itu. Terima kasih banyak. Tak kesudian mendengar. Lepas ni saya nak berangkat ke Johor Bahru pula. Jadi doakanlah saya insya-Allah. Tapi malam besok Melaka balik. Bacang namanya. Saya sonok camah kek Melaka ni. Kojak bacang, kojak pokok mangga. Kojak potai. Nah, Sungai Potai. Kan puih cari potai tak jumpa pokok dah, tak ada tak. Kan, pangkalan balak jumpa kan. Itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu saja daripada saya, cuma sedikit makluman. Dekat belakang sana nanti Kang singgahlah.